Pernahkah anda melakukan aktiviti barbecue? Saya percaya semua orang pernah memanggang ikan atau daging. Rasanya lebih sedap kan kalau kita menggunakan arang berbanding menggunakan gas. Assalamualaikum semua, saya Muhammad Ali Syafi dan Nur Edlina Syifa dari Sekolah Rendah Arab Jaim Al-Faizin Al-Gajah Melaka. Penggunaan arang atau kayu untuk memasak makanan telah dilakukan dari zaman berzaman. Dengan pengenalan dapur gas yang menggunakan liquefied petroleum gas atau LPG telah memudahkan penghasilan haba untuk memasak berbanding pada zaman dahulu yang sepenuhnya menggunakan kayu api atau arang. Keperluan kepada sumber haba bukan hanya untuk memasak tetapi juga kepada aplikasi lebih besar di dalam industri seperti pengeringan bahan pembinaan, penghasilan elektrik dan iklim dalaman tempat tinggal di kawasan beriklim sejuk. Sebelum ini, penggunaan arang kayu dan arang batu adalah dominan di dalam sektor-sektor tersebut. Namun begitu, kami berpendapat bahawa perkara ini tidak boleh diteruskan. Ini kerana untuk menghasilkan arang kayu memerlukan kita untuk menebang pokok bagi digunakan sebagai bahan mentah arang kayu. Ini akan menyebabkan berlakunya penebangan hutan secara berleluasa. Walaupun kita boleh menanam semula, namun apabila penduduk bumi semakin ramai, proses penanaman semula dikhawatiri tidak dapat menyaingi permintaan. Bagi arang batu pula, kita ketahui ianya dilombong dari perut bumi dan ianya tidak boleh diperbarui ataupun non-renewable. Oleh sebab itu, kami berbincang dengan ibu bapa dan guru berkenaan dengan cara alternatif yang boleh digunakan untuk menggantikan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan arang dari sumber yang boleh diperbaharui. Kemudian, dari kajian kami dari buku dan sumber internet, kami dapati ada satu teknologi yang dapat memanfaatkan bahan semula jadi bersaiz partikel yang kecil. Kemudian, ianya boleh digabungkan atau diacuankan menjadi arang kayu. Ianya dipanggil proses briquette. Teknologi ini menggunakan kadar tekanan yang kuat ataupun high pressure yang digunakan untuk memanfaatkan bahan mentah yang dimasukkan ke dalam acuan yang bersatu menjadi seakan-akan satu batang arang kayu. Selain daripada itu, dari kajian kami, terdapat banyak bahan semula jadi yang boleh dijadikan bahan mentah briquette ini. Ini termasuklah sekam padi, hampas kuaci, jerami dan banyak lagi. Namun begitu, dalam pemilihan bahan yang mempunyai nilai kalori ataupun calorific value yang tinggi adalah yang lebih sesuai. Nilai kalori adalah piawai yang mengukur jumlah kandungan tenaga yang dihasilkan dalam bentuk haba bagi sesuatu bahan. Bahan yang kami pilih untuk briquette kami ini adalah hampas kopi. Pertamanya kerana adalah apabila kami melihat ayah kami amat suka untuk meminum kopi, kami rasa hampas yang dihasilkan bagi menjadikan kopi tersebut amat banyak. Kemudian dari kajian kami mendapati bahawa sebanyak 3.5 bilion cawan kopi yang diminum setiap hari dengan 7.26 bilion kilogram kopi digunakan setahun di seluruh dunia. Selain daripada itu, nilai kalori kopi amat tinggi jika dibandingkan dengan bahan lain, iaitu di antara 18.8 sehingga 26 megajoule per kilogram berbanding dengan 10 hingga 15 megajoule per kilogram sahaja bagi arang kayu. Dengan itu kami menamakan produk kami EcoSea Briquette. Eco bermaksud ekonomi, iaitu murah dan berasal daripada sumber semula jadi. C bermaksud kopi dan briquettes bermaksud bahan yang dimanfaat. Produk ini telah difailkan dengan pendaftaran intelek dengan MyIPO. Ianya mesra alam dengan ciri-ciri dihasilkan dari bahan terbuang iaitu hampas kopi. Okey, terima kasih. Bye.